Yang saya nak sebutkan tadi, bila kita sebut masalah sini, malangnya siapa jadi mangsa? Rakyat jadi mangsa. Kenapa? Kita mahukan penyelesaian. Isu beras naik, sayur, ayam, bawang, daging, ikan, telur, bukan bak kutih. Ini dia. Larut mencerah Larut. Bukan bak kutih. Okey gantang. Lalu yang kita tunggu pengumuman menteri yang empati tentang nasib rakyat, bukan pengumuman yang angkuh dan sombong yang menggunakan kuasa menghukum ketua pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan LPPM. Lalu menghukum tanpa alasan. Macam-macam cerita yang kita dengar. Makcik Tanah pun dengar juga. Dengar? Okey, silakan. Terima kasih Ketua Pembangkang. Saya nak tanyalah, bila Ketua Pembangkang sebut pasal pelancongan ni, kita tengok apabila diturunkan pangkat, apabila dekat televisyen di interview Menteri Pelancongan, dia kata kemerosotan prestasi dan juga tidak mencapai standard yang ditetapkan. Saya nak tanya kepada Ketua Pembangkang, apakah justifikasi, apakah indikator yang menentukan kemerosotan prestasi dan juga standard yang ditetapkan sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Menteri? Belum habis lagi Ketua Pembangkang, satu. Yang keduanya, sebab kehadiran pelancongan 26 juta Menteri bagi tahu, membanggakan tahun lepas, berbanding dengan 2022 hanya 10.7 juta. Ini adakah tak mencerminkan satu prestasi yang naik? Dan patutnya yang patut ditukaukan adalah Menteri Pelancongan, sebab dalam WhatsApp group viral tentang attitude Menteri Pelancongan. Setuju ataupun tidak Ketua Pembangkang? Tu bakal rekah je. Itu tak apalah. Kita minta Yang Berhormat Tambun dengar ini adalah rintihan rakyat. Rekah je. Apa dia? Terima kasih Speaker, terima kasih Ketua Pembangkang. Dulu terpada dengar bahawa ringgit naik, barang naik kerana hang tak tahu jaga negeri. Sekarang ni, apakah itu kembali kepada orang yang berkata hang tak tahu jaga negeri? Terima kasih. Tuan Pembangkang, ini tiba-tiba bila isu sebentar. Bila isu ini bangkit, belum habis lagi isu ni, kerajaan timbul pula satu isu lagi untuk kerajaan, untuk rakyat, untuk pegawai kerajaan. Timbul pula isu tentang pencen. Ini yang jadi masalah kepada kita semua. Belum habis satu, masuk satu lagi. Satu lagi bila tiba-tiba Menteri MITI bangkit pula cerita nak bagi supaya membenarkan graduan asing bekerja di sektor berteknologi tinggi negara. Apa nak jadi ni? Saya nak ingatkan kerajaan, berikan keutamaan kepada rakyat Malaysia. Jangan kita bersikap seperti kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Utamakan graduan tempatan, latih mereka, perbanyakkan pengambilan graduan bagi sektor berteknologi tinggi dengan kerjasama IPT di tempatan. Belum apa-apa, isu pencen yang dibangkitkan. Isu P-Hailing pun juga tak selesai-selesai. Apakah soal kebajikan mereka ini tidak penting di mata kerajaan? Apakah soal kebajikan mereka yang bekerja P-Hailing ini terpaksa turun ke jalanan untuk memperjuangkan kebajikan mereka? Di mana kerajaan yang selama ini berjanji? Halo Ustaz. Terima kasih. Yang Berhormat Larut. Terima kasih Datuk Seri Ketua Pembangkang. P-Hailing ini adalah kaedah yang lahir ketika waktu COVID, waktu Paguh menjadi Perdana Menteri. Kaedah yang cepat dan mudah untuk anak muda cari duit untuk sara anak isteri. Tapi selepas itu, syarikat P-Hailing ini turunkan kadar upah. Saya dapat aduan, ada pengguna rider P-Hailing. Pendapatan dia sehari 30 hoda dapat RM200 lebih. Sekarang ni 30 hoda dapat RM100, Tan Sri, Tuan Pembangkang. Maknanya dia hilang separuh pendapatan. Itulah nak guna untuk sara anak isteri sebagainya. Ada Perdana Menteri janji
Saya bagi tempoh seminggu akan jumpa Pak Pengguna untuk selesaikan isu. Saya ulang sama semua. Jadi mana janji itu dan apa yang patut kerajaan buat? Janganlah sebab anak muda ni undi PN, maka kerajaan tak pandang suara anak muda yang guna rider P-hailing. Apa pandangan Tuan Manggang? Wow. Ini saya nak masuk. Tuan Ketua. Bila dia sebut tentang janji-janji ini, saya nak ingatkan kepada kerajaan supaya rakyat mendengar. Kredibiliti seseorang pemimpin itu diukur dengan cara bagaimana dia menunaikan segala janji-janjinya. Kredibiliti kepimpinan juga diukur dengan kemampuan sesebuah kerajaan itu mencipta pembangunan, menarik pelaburan dan memacu pertumbuhan, bukan janji semata-mata. Kalau kita lakukan semua ini dengan baik, percayalah rakyat akan sokong. Tak payah nak takut dengan pembangkang. Ini janji tak tunai. Yang Muhammad Macam Larut. mana lagi? So saya pesan kepada Yang Amat Berhormat Tambun, do it right, insya-Allah negara selamat. Yang Muhammad Larut. Tuan Yang Ketua, masyarakat hanya berfungsi jika semua anggotanya mematuhi peraturan yang disetujui bersama.